Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam video kali ini iaitu membicarakan tentang program Camp-Based Study Solat. Apa itu Camp-Based Study Solat? Yang mana program ini dilakukan untuk memantapkan ibadah masing-masing. Okey, yang khususnya iaitu yang pertama huduk, yang kedua kelakuan solat dan yang ketiga bacaan dalam solat. Jadi kalau semua dah bersedia, maka kita akan teruskan kepada video yang pertama, iaitu wuduk. Baik murid-murid, sekarang kami akan tunjukkan cara berwuduk atau mengambil air sembahyang dengan cara yang betul. Sebaiknya kita janganlah membazir air. Mula-mula kita membuka paip air itu. Jangan terlampau kuat sangat atau terlampau besar airnya, cukuplah untuk membasahkan sebahagian tubuh kita. Dimulai dengan perkara yang sunat, ialah membasuh kedua pergelangan tangan. Basuh kanan ke kiri, kiri ke kanan. Basuhlah sehingga ia bersih. Kemudian kita berkumur-kumur. Ya, kita tadah air, jangan tapak tangan kita dan kemudian masukkan air ke dalam mulut dan kita berkumur-kumur. Boleh dilaksanakan 3 kali berturut-turut. Setelah kita berkumur-kumur, kita pula akan memasukkan sedikit air ke dalam hidung kita dan kemudian mengeluarkannya. Setelah memasukkan air ke dalam hidung, barulah kita berniat. Niat wuduk adalah perkara yang rukun, perkara yang wajib. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita meratakan air ke seluruh muka kita. Lihat pergerakan jari, ya. Pergerakan jari mestilah melalui seluruh muka kita. Bermula daripada dahi atas kemudian sampai ke bahagian bawah dagu kita. Setelah menyapu air ke muka, kemudian kita menyapu air ke tangan kita hingga ke siku. Saya ulang, kita menyapu air ke tangan kita bermula dari sebelah kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kiri hingga juga ke siku. Pastikan di celah-celah jari kita mestilah basah. Ya, pastikan di celah-celah jari kita juga basah. Setelah meratakan air ke tangan, kemudian kita berpindah kepada menyapu sedikit air di kepala. Menyapu sedikit air di kepala. Ada yang menggunakan istilah membasuh kepala, tapi saya suka menggunakan istilah menyapu sedikit air di kepala. Kemudian kita akan membasuh ataupun menyapu sedikit air di telinga. Lihat caranya, begitulah cara menyapu sedikit air di telinga. Setelah selesai anggota telinga, kita akan menyapu air ke kaki hingga ke buku lali. Sunatnya dimulai dengan anggota yang sebelah kanan. Pastikan di celah-celah jari kaki juga mendapat air melaluinya dan diratakan di kawasan tersebut. Setelah selesai anggota yang sebelah kanan, kita terus ke anggota yang sebelah kiri. Sekiranya kita mengikut susunan atau tertib
sebenarnya kita sudah menyelesaikan cara berwuduk dengan betul, insya-Allah. Akhirnya setelah selesai kita berdoa, kita menghadap ke kiblat dan kita akan berdoa, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu sahaja cara pelaksanaan mengambil wuduk atau mengambil air sembahyang. Baik murid-murid yang dirahmati Allah, kami akan tunjukkan cara menunaikan solat, ya. Baik, lihat pada tubuh orang yang hendak melaksanakan solat, kedudukan betul menghadap kiblat. Ini sebagai contoh, ya. Kemudian tubuh badan mestilah tegak bagi mereka yang normal. Dan perkara pertama yang penting ialah kita perlulah bertenang sebelum melaksanakan solat. Kita tidak boleh tergopoh-gapah dan sebagainya. Kerana solat ialah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama atau rukun yang pertama ialah berdiri betul. Kita lihat tubuh badan orang yang hendak melaksanakan solat berdiri betul, tegak. Kemudian melafazkan niat, ya, melafazkan niat. Contoh seperti niat solat fardu subuh. Lafaz dia ialah usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas niat, hendaklah kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baik, kedudukan tapak tangan kita perlulah menghadap ke kiblat ketika bertakbir, ya. Allahu Akbar. Baik, setelah qiyam, ini kedudukan qiyam, tangan kiri berada di bawah, tangan kanan di atas tangan kiri. Kedudukan tangan hendaklah di bawah dada dan di atas pusat. Ini kedudukan yang biasa dilaksanakan atau ditunaikan. Setelah berdiri betul dan qiyam, hendaklah kita melaksanakan rukun yang seterusnya ialah dengan membaca surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kita sertai dengan bacaan mana-mana surah dalam Al-Quran. Tetapi bacaan surah-surah dalam Al-Quran adalah hukumnya sunat. Setelah selesai membaca surah, kita akan rukuk, ya. Kita lihat bagaimana keadaan rukuk yang sebenar. Allahu Akbar. Baik, ini ialah kedudukan rukuk ketika dalam solat. Mata perlulah melihat ke tempat sujud, tangan lurus ke bawah, tapak tangan berada di atas kedua lutut. Badan belakang atau belakang badan anda mestilah lurus, tak boleh bengkok, ya. Ini disertai dengan tamakninah. Tamakninah tu apa? Tamakninah ialah perbuatan yang bertenang. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, juga dengan tamakninah, ya. Tamakninah juga dalam keadaan yang tenang, tidak terlampau laju, tidak terlampau cepat. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita akan terus sujud. Allahu Akbar. Ini ialah kedudukan sujud. Anggota sujud yang wajib ialah 1 dahi, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut dan semua jari kaki. Itu ialah cara sujud yang betul. Kalau sujud ada disertai dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Okey.
Selepas itu kita akan bangun duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Ini ialah kedudukan duduk di antara dua sujud. Juga ada bacaan yang ringkas, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini juga dilakukan dengan tomakninah. Duduk di antara dua sujud dilaksanakan dengan tomakninah, tidak terlampau laju dan tidak terlampau cepat. Kemudian sujud lagi sekali, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan yang terakhir kita akan duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Baik, ini ialah kedudukan bagi rukun solat, iaitu duduk tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir seperti yang kita dah hafal, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, ketika bacaan Ashhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk pada tangan kanan kita hendaklah lurus dan tegak, ya, menghadap ke kiblat. Ketika bacaan apa? Ketika bacaan Ashhadu an la ilaha illallah, itulah keadaan dia. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, hendaklah kita memberi salam. Salam yang pertama wajib, dan salam yang pertama juga mestilah ada bunyi. Maksudnya apa? Dilafazkan dengan bunyi Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baru ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Baik, ketika memberi salam, kepala atau mata hendaklah melihat kepada arah bahu yang kita lihat. Contoh yang tadi, sekarang ni lihat bahu kiri. Jangan tunduk ketika memberi salam. Inilah sebahagian ringkas cara yang betul. Untuk yang terakhir, rukun solat ialah tertib. Tertib itu apa? Melaksanakan setiap perbuatan itu mengikut susunan, bermula daripada berdiri tegak sampailah habis memberi salam. Itulah baru dinamakan solat. Kita tidak bercampur-campur, tidak ada rukuk dulu, tidak ada sujud dulu. Mestilah dimulai dengan berdiri betul, niat dan seterusnya. Baik, itu sahaja. Semoga semua bermanfaat dan anda semua faham.